أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى حضرة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى مؤلف الكتاب الشيخ أبو بكر الشيخ محمد ابن أبو بكر وأصوله وفروعه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala asy-syaikhu muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang kelima, kita sambung balik perbincangan kita, kitab Cahaya Pengenalan pada halaman ke-8. Halaman ke-8 dah masuk pelajaran yang kelima. InsyaAllah. Dah banyak dah tu perbincangan kita tu. Sikit, insyaAllah ta'ala izin kita akan menghabiskan pengajian kita ini dengan harapan bukan sekadar habis, bahkan kita faham dan kita amalkan beroleh redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Pelajaran yang kelima daripada 19 pelajaran. Sin soal. Apa erti iman itu? Apa erti iman itu? Sebelum ni kita dah bincang kemarin apa erti Islam. Sekarang apa erti iman itu? Jim jawab erti iman itu percaya dan membenar hati. Percaya dan membenar hati. Kalau kata Islam, mengikut dan menerima oleh zahir. Ikut dan zahirnya pun terima. Dia juga buat. Adapun iman, percaya. Percaya dan membenar hati. Percaya ni apa? Percaya ni yakin lah. Bukan sekadar membenar zahir, tapi membenar hatinya. Hatinya pun terima. Dalam kurungan tu disebut mengikut, yakni mengikut dan menerima dan apa tu? Jung hati. Jung hati ni makna apa? Rela hati. Dia bukan terpaksa. Jung hati ni, jung mana? Rela hati. Tulis dua. Yang pertama sebutan tu jong, J-O-N-G. Yang kedua baru tulis makna pula. Qauluhu jong, rela hati. Ni guru kita sebut. Apa maksud jong hati? Rela hati, terima. Bukan kena paksa atau malu. Rela hati, yang ni terima, bukan kena paksa atau malu. Tu. Intaha patihli. Jadi, qauluhu pada jong hati tu, rela hati, terima. Bukan kena paksa atau malu. Dia kata apa? Erti iman itu, percaya dan membenar hati, yakni mengikut dan menerima dan jong hati, rela hati. Bukan kena paksa ataupun malu. Mula-mula percaya. Percaya ni apa? Percaya ni yakin lah. Tapi ada beza. Ada setengah guru. Dia bahas lagi secara tafsil.
percaya dengan yakin ni ada farak dia. Dia ada beza dia. Kat mana? Dia buat dalam bentuk analogi. Dalam bentuk ibarat. Satu cerita. Seorang ni, dia ni sangat pandai memanah. Ni kita bagi boleh beza ni. Dia ni sangat pandai memanah. Ataupun tembak. Tak kira lah. Bila dia panah, bila dia tembak. Kalau kata tembak pula bukan tembak biasa-biasa. Tembak ni buah apple atas kepala orang. Buah apple ke buah apa ke atas kepala orang ni, buah apple kecil. Jadi orang tu pula duduk jauh. Tak kira lah 50 meter ke apa. Tembak. 100 biji peluru, satu pun tak lari. Semua kena. 100 biji peluru, 100 biji apple. 100 biji 100 busur, 100 apple. Semua kena. Bila kita tengok keadaan macam tu, gagak kita yakin dia kata, tu adalah penembak yang tepat. Kita percaya tak dia? Percaya? No, 100 peluru, satu pun tak lari. Semua kena. Masa tu kita percaya. Tu dipanggil percaya. Yakin macam mana pula? Yakin. Yakin macam ni. Yakin tiba-tiba orang yang buah apple di atas kepala tu, yang kena letak apple atas kepala, dia kata, tolong Ustaz ganti saya. Saya nak pergi beli ayak Ustaz. Mana? So, tolong Ustaz ganti saya. Saya nak pergi beli ayak Ustaz. Ganti apa? Ganti letak buah apple atas kepala. Siapa nak? Tadi ni kita dah tengok dah 100 biji peluru, 200 biji peluru, 300 biji peluru, 300 biji buah. Semua kan? Semuanya kena. Tak miss. Kita dah percaya dia ni seorang penembak yang tepat. Tapi tiba-tiba bila kita nak ganti tempat orang yang tak buah apple atas kepala tu, hampir dulu kot. Bagi hampa kot aku ni kali lah. Tu menunjukkan martabat yakin. Kalau boleh duduk tempat tu baru nama kata yakin. Oh, tu beza sampai tak lagu tu. Setengah guru disebut lagu tu. Apa yang kita percaya, apa yang kita membenarkan hati, yang kita kata jong hati tadi ni, akan barang yang mendatangkan, akan perkara yang mendatangkan. Apa maksud mendatangkan? Menyampaikan. Siapa yang bawa mai sampai tu? Siapa yang bawa mai? Siapa yang sampaikan untuk kita percaya, untuk kita terima hati tu? Oleh penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi cerita? Nabi cerita cara buat budu ke? Cara buat nasi lemak ke? Hak tu tak payah cerita. Hak tu kita erti sendiri. Kan? Pandai mereka lah benda-benda dunia ni, buat kereta, buat apa semua. Hak Nabi cerita ni apa? Daripada agama. Nampak? Daripada agama. Hak Nabi cerita tu hal-hal yang berkaitan dengan agama, hukum hakam. Agama sini, qauluhu agama, perhimpunan segala hukum. Agama tu perhimpunan segala hukum. Hak ni boleh buat, hak ni tak boleh buat. Buat kereta apa ada hukum dia? Apa hukum dia? Harus al-aslu al-ibahah. Aslu syai' al-ibahah. Setiap asal sesuatu tu harus. Kemudian bila kita buat jenis manfaat, orang boleh naik pergi sana, pergi sini. No, pergi makan kenduri, pergi ziarah adik-beradik, pergi mengaji, maka jadi sunat pula. Ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarkih. Jadi sunat pula. Dan bila kita buat kereta tu pula dengan tujuan nak bagi orang pi maksiat, buat tujuan untuk orang pi penayar orang, untuk orang langgar orang, dia jadi haram pula. Nampak? Daripada asal pekerjaan tu. Baik. Jadi tu semua duduk dalam agama belakang. Jadi sebab tu sini agama, guru kita sebut perhimpunan segala hukum. Agama yakni perhimpunan segala hukum. Boleh tulislah tuan-tuan di rumah. Admin kita snack gamak lagi muka surat kita mengaji ni. Nanti boleh tengok dalam komen. Boleh tengok dalam komen yang kitab belum sampai, insya-Allah lah. Sehari dua sampai dah tu. Bahagian teknikal daripada urus dah. Daripada urus dah tu, insya-Allah. Biasalah kadang-kadang kita maklumat kita lambat sampai sikit. Jadi teknikal tu daripada urus. Depa pun baru dapat order. Tak apalah, mengaji dulu, dengar dulu. Yang tidak ada kitab, insya-Allah nanti admin kongsi dalam komen, dia tengok kat situ. Download kat situ. Habis. Oleh penghulu kita. Siapa penghulu kita? Itu badal tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada agama. Apa maksud agama? Perhimpunan segala hukum. Dengan ketiadaan fikir dan bicara. Tak perlu fikir, tak perlu renung, tak perlu tilik. No? Seperti sembahyang 5 waktu. Tu nisbah kata mudah tu.
Hak ni bila sebut kata sembahyang 5 waktu, terima selalu. Tak soal banyak dah. Mudah-mudah je. Habis. Sin soal berapa perkara rukun iman itu? Berapa perkara rukun iman itu? Jim jawab rukun iman itu 6 perkara. Rukun iman itu 6 perkara. Iaitu 6 perkara tu. Yang pertama, percayakan Allah. Yakni yakinkan kewujudan Allah. Wujud Allah. Kemudian kita bahas lagi lah, wujud Allah tu wujud yang macam mana? Wujudnya wujud yang zati, wujud yang hakiki, bukan wujud yang majazi. Ni. Wujud yang adami tu kita. Wujud Tuhan, wujud yang zati, wujud yang hakiki. Tu percaya Allah Ta'ala. Jadi nak percaya Allah Ta'ala ni, nak yakin Allah Ta'ala ni, bukan sekadar kita sebut, aku yakin dengan Allah. Kalau macam tu, orang kafir pun boleh. Jadi nak yakin dengan Allah Ta'ala ni, kita mengenal Allah Ta'ala. Atas jalan syariat dan atas jalan hakikat. Kalau kata jalan syariat, pengajian sifat 20 ni lah. Sampai tahap jalan ma'rifat dan jalan hakikat ni, iaitulah kita mendalami dalam perbincangan ilmu tasawuf. Yang dikatakan syuhudul wahdah bil kathrah, syuhudul kathrah bil wahdah tu. Habis yang kedua. Percayakan malaikatnya, asalnya malakun, mufradnya malakun, jamaknya malaikatun. Nah. Malaikatnya malaikat Allah. Maka wajib dipercaya, diterima dan diiktiqadkan, dipegang dengan hati. Kan sakat terima, pegang pula. Sakat orang bagi je terima, nah ambil kat hang. Nah, ambil kat hang, kita pun terima. Tapi tak simpan elok. Tak, kita kena percaya dan yakin. Terima dan ikat dalam hati. Apa dia? Atas jalan ijmal. Maka wajib dipercaya dan diiktiqadkan atas jalan ijmal. Apa maksud atas jalan ijmal? Secara borong. Secara mudah cakap. Secara ringkas. Itu maksud atas jalan ijmal. Dari sudut ijmal, dari sudut ringkasnya, dari sudut borongnya. Itu dikata terhimpun. Apa dia? Iaitu ada bagi Allah. Ada bagi Allah. Beberapa malaikat. Ada bagi Allah itu beberapa malaikat. Tiada terhingga banyaknya. Tiada terhingga. Apa maksud tiada terhingga? Tak ada had. Tak ada sekatan. Tak ada limit. Tak terhingga banyaknya tu. Tak ada limit. Melainkan Allah Ta'ala. Tambah sikit. Malaikat Allah Ta'ala apa? Yang mengetahuinya. Malaikat Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Guru kita dia tambah sikit. Nak kata jatuh pun tak. Jadi dia takdir. Supaya mudahkan, mensahilkan kerja kita untuk nak faham. Dia kata apa? Malaikat Allah Ta'ala, tambah sikit, yang mengetahuinya. Dapat kawan? Dan mereka itu, mereka mana? Mereka itu malaikat. Siapa dia? Beberapa hamba Allah yang dipeliharakan mereka itu malaikat daripada mengerjakan maksiat. Maksum juga. Dia ni dijaga. Tak buat maksiat. Dan mereka itu malaikat tiada makan dan tiada minum dan tiada tidur. Tu yang kita baca tu. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum wal malakul ladzi bila abin wa bermula malaikat itu yang tiada berbapa, tiada beribu. La akla la syurba wa la nauma lahum. Tak makan, tak minum, tak tidur. Sebiji sini. Ulama ni dia karang kitab bukan ikut sedap dia. Dia ikut aturan cakapan ulama juga. Tok guru kita ni, musannih kita ni.
Imam dalam apa nama Aqidatul Awam, macam mana Syekh Marzuki. Nazimu tilka Ahmadul Marzuki. Syekh Ahmad Marzuki dia tulis la akla la syurba wala nauma lahum. Tak makan, tak minum, tak tidur. Ni. Dan wajib diiktiqadkan. Ingat balik iktiqad apa dia? Tuan. Pegang dengan hati. Pegang dengan hati. Kan pegang dengan mulut, aku yakin Allah, aku yakin malaikat. Tak, tapi hati kita yang yakin. Dan wajib i'tiqad, yakni berpegang dengan hati. Wajib berpegang dengan hati. Apa dia? Dan wajib i'tiqad. Dan diketahui. Wajib pegang dengan hati. Dan kena belajar hingga tahu. Diketahui ni bukan tahu saja. Belajar hingga tahu. Apa dia? Atas jalan tafsil. Tadi atas jalan ijmal. Dia ada dua nah. Ada dua, tuan-tuan perempuan sekalian . Ijmal tafsil, ijmal tafsil, ijmali tafsili, ijmali tafsili itulah. Ijmal tafsil. Ijmal ni makna ringkas. Tafsil ni maknanya detail. Ijmal ni maknanya borong. Tafsil ni maknanya satu persatu. Tu beza. Kena tahu juga term-term ni. Term-term, terminologi. Term yang digunakan pakai dalam setiap ilmu tu berbeza. Berbeza. Macam kita mengaji bidang kedoktoran, nak kena hafal nama-nama ubat, kaedah-kaedah, apa nama saraf apa sebagainya tu. Term-term tu kita tak tahu. Pada si tomol kita tak tahu, ingat tomol tak. Tu ada istilah-istilah tu. Samalah. Kalau hak ni kita boleh pulun, bukan sakat term. Apa nama ni, kedoktoran, term main bola pun kita tahu. Hak ni sepak penjuru. Hak ni sepak penalti. Hak ni sepakkan apa? Percuma, macam-macam ada lah. Hak cara orang Melayu, orang putih. Referee lah, goalkeeper lah, semua kita hafal tu term-term dia tu. Sama juga hak ni lagi kita kena pulun. Sebab ni wajib. Bola sepak tak wajib kita ketahui. Malulah. Bola sepak kita kenal semua. Kan wing tak wing semua kenal. Tiba-tiba hak tauhid kita tak kenal. Na'udzubillah min zalik. Jadi yang tadi atas jalan ijmal, atas jalan borong, atas jalan ringkas. Kita kata apa? Adanya bagi Allah Ta'ala ni beberapa malaikat. Tapi atas jalan tafsir. Atas jalan yang detail. Dia mai ke mana daripada padang pasir ni. Keluar daripada padang pasir. Atas jalan yang detail, atas jalan satu persatu apa dia? Tahu satu-satu 10 sahaja. Malaikat Allah Ta'ala ni banyak. Malaikat Allah Ta'ala ni banyak. Allah Ta'ala cipta mereka ni. Ada yang tawaf di Baitul Ma'mur. Kita Baitullah. Mereka Baitul Ma'mur. Tawaf tu dah tak boleh tawaf dah. Ramai lagi duk masuk. Ada yang sebut macam tu. Nak cerita ramainya. Adapun yang wajib kita ketahui secara satu persatu 10 sahaja. Apa dia? Iaitu yang pertama Jibril. Ada baca Jabrail, Jibrail. Ada baca macam tu. Tak apalah tu. Tu sirah dia aja. Dia buat main tugas sekali. Jibril ataupun Jibrail mendatangkan, yakni membawa wahyu. Mendatangkan, yakni membawa wahyi. Ini wahyu. Kepada siapa? Kepada segala rasul. Lah ni tak ada dah. Jibril dah tak ditugaskan oleh Allah lagi. Sebab rasul akhir zaman sudah tiada. Syariat semua pakai Rasulullah. Tak ada dah kalau ada orang dakwah lagi, kata Jibril mai jumpa dia, suruh buat agama baru, tak ada. Tipu, dusta. Yang kedua, Mikail. Dalam Bible, mereka sebut Michael. Ramai juga. Pak kita pun ada baru ni. Kawan lah. Kawan pada belah sana. Orang Melayu kita lah. Panggil tahnik. Nak letak anak dia nama Michael. Kita kata pasal apa letak Michael? Dia kata Michael tu kan Mikail. Kita kata memang Michael tu Mikail. Tapi kenapa nak letak nama Michael? Kenapa tak letak Mikail? Kan? Ikut sirah kita. Ikut cara sebutan kita. Sebutan kita apa? Al-Quran. Arab. Bukan Bible. Memang boleh letak David. Memang David tu bukan boleh. Kita nak kata memang David tu Daud. Memang Sulaiman tu Sulaiman. Memang Mary tu Maryam. Memang Noah tu Nuh. Memang apa nama ni, Isaac tu Ishak. Tetapi
Yang tu bukan sirah Al-Quran. Nak sebut kena sebut sirah Al-Quran. Daud, Sulaiman, Ishaq, Maryam antaranya. Mikail apa kerjanya? Menurunkan hujan dan mendatangkan rezeki bagi segala makhluk. Ni tugas Mikail. Dia jaga rezeki. Ni. Yang ketiga Israfil. No, Israfil. Yang ketiga Israfil. Apakah tugas Israfil? Meniupkan sangkakala. Meniupkan sangkakala. Ni ketika kiamat, sekali dia tiup, habis hancur berkecai. Jatuh musnah, luruh habis gunung ganang hancur. No, bulan bintang jatuh berselerak. Dan sekali lagi ketika bangkit semula. Masa tu dia tiup lagi sekali. Israfil. Yang keempat Izrail. Ni orang paling takut ni. Bila Izrail datang memanggil. Tu. Kita duduk nasyid tu kan. Takut sungguh tu. Tugasnya apa? Mengambilkan nyawa. Ada orang kata, kita ni rumah kita, kalau ada anak patung, ada gambar yang penuh apa sebagainya tu, malaikat tak masuk. No? Israel pun tak masuk lah. Tak boleh nak ambil nyawa aku. Dia lah. Hak tak masuk tu malaikat rahmat. Malaikat yang membawa rahmat. Malaikat Israel ni duduk dalam jamban pun dia masuk. Duduk dalam pak pun dia masuk. Malaikat Israel dia tak kira. Dia ambil nyawa. Ni panjanglah cerita Israel ni. Kita boleh tengok dalam perbahasan khas dalam bab malakul. Dalam bab malaku Allah ni. Malaikatul Allah. Masalah dalam kitab Kifayatul dalam kitab Daqaiqul Akhbar pun ada dicerita. Satu lagu mana penciptaan. No, yang dikatakan Mikail tu lagu mana, Israfil tu lagu mana. Tuang ayak atas kepala, ambil ayak seluruh laut atas dunia ni, tuang pun tak jatuh ayak. Nak cerita besarnya malaikat ni. Habis. Kemudian Raqibun Atidun. Ada dulu ni setengah-setengah tu kita duk faham Raqib belah kanan, Atid belah kiri. Tak. Belah kanan pun nama Raqibun Atid, belah kiri pun nama Raqibun Atid. Dua-dua nama sama. Bukannya Raqib belah kanan, Atid belah kiri tak. Belah kanan pun nama Raqibun Atid, belah kiri pun nama Raqibun Atid. Dua-dua malaikat ni nama Raqibun Atid. Yang di kanan Raqibun Atid, yang di kanan, yang duduk sebelah kanan menulis kebajikan. Raqibun Atid yang keenam, Raqibun Atid yang di kiri, yang duduk sebelah kiri menulis kejahatan. Ini mudah-mudah kita baca laju sikit. Yang ketujuh Munkar, yang ke-8 Nakir. Kedua-duanya menanya akan orang mati. Nampak tak Syekh kita? Syekh kita ni dia bagi kita mudah faham, tak tanya banyak lah. Kalau dia kata menyoal orang di dalam kubur, kita argue pula, orang mati lemah, tak jumpa-jumpa. Duduk dalam laut. Mana mereka ni mujur lah, malaikat muka nakir tak tanya mereka. Ataupun orang duduk dalam pok rimau. Tak ada kubur. Tak, sebab tu dia kata, menanya akan orang mati. Tak kira lah mati di mana pun, mereka akan main tanya. Habis. Yang ke-9 Ridwan, menunggu syurga. Ridwan tugasnya menjaga syurga. Yang ke-10 Malik Zabaniyah. Malik Zabaniyah, menunggu neraka. Macam mana lagu dia? Dia tak ingat dah. Bagus itu lagu-lagu tu kalau boleh simpan bagi anak-anak kita hafal. Kan? 10 malaikat. Tu lagu-lagu budak-budak dah hafal tu. Kita tak ingat lagu tu sebab dah ingat dah nama malaikat. Tak ingat lagu dah, tapi budak-budak dia kena ingat dengan lagu. Bagi dia hafal. Tak apalah tu. Yang dikata yang dalam aqidatul awam pun selalu kita sebut, wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Ni. Tafsilu ashri minhumu Jibrilu Mikalu Israfilu Izrailu Munkar Nakir wa Raqibu wa kadha Atidum Maliku wa Ridwanuh tadha. Dia ada 10 malaikat tu. Habis. Yang ketiga daripada 6 rukun iman, percayakan segala kitabnya, kitab Allah. Maka wajib dipercaya, wajib kita terima
dan diiktikadkan, pegang dengan hati, bukan setakat terima saja, pegang kejap molek, bagi tak lari dah, bagi tak goyah dah. Apa dia? Atas jalan ijmal, yakni secara borong, secara terhimpun, secara ringkas. Apa yang kita nak percaya secara ringkas-ringkasnya? Iaitu ada bagi Allah Ta'ala beberapa kitab. Allah Ta'ala ni, dia ada beberapa kitab yang diberikan, yang turun daripada langit atas Rasul-Rasul. Atas Rasul-Rasul. Banyaklah. Dalam Wisyahul Afrah pada sebut, untuk Nabi Allah Ibrahim berapa? Suhuh kat dia pun banyak juga. Banyak juga. Nabi-Nabi yang lain pun banyak, suhuh ni 10, hari ni 20, sebagainya. Banyak. Dia ada kitab, ada suhuf. Ada kitab, ada suhuf. Jadi yang diturunkan, yang turun daripada langit atas Rasul-Rasul. Dan wajib dipercaya, wajib terima dan diiktikadkan. Bukan setakat terima, pegang dengan hati. Atas jalan tafsil, secara tahu satu-satu, ataupun secara satu persatu, ataupun secara terperinci, ataupun secara detail. Berapa? 4 sahaja. Kalau tadi secara borong, kita yakin, kita terima, Allah Ta'ala ni ada beberapa kitab. Tak tahulah berapa, tak boleh letak. Tapi adalah beberapa kitab yang diturunkan kepada para mursalin. Tu secara cakap mudah. Tapi secara tafsil, Allah Ta'ala menurunkan 4 kitab. 4 sahaja. Apa dia? Iaitu Taurah. Diturunkan atas Nabi Musa. Taurah ini diturunkan atas Nabi Musa. Wa arba'atum min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Tu kita baca tu. Taurah diturunkan atas Nabi Musa. Bacaannya dengan bahasa Ibrani. Tu bahasa dia tu. Apa dia? Lughah Yahudi. Lughah Yahudi. Injil diturunkan atas Nabi Isa alaihi salam dengan bahasa Syriani. Bahasa Syriani. Isa ni ikut dia Kristian tu lah. Bahasa apa? Syriani. Zabur diturunkan atas Nabi Daud. Bacaannya dengan bahasa Qibti. Bahasa Qibti. Lughah Nasrani disebut sini. Quran diturunkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaannya bacaan Quran dengan bahasa Arab. Ni. Cara mudah-mudah kita baca mudah-mudah lah. Tak payah hurai-hurai panjang. Sebab hurai ada tempat dia. Hak mudah kita lalu gitu je. Tok Guru Jinan, banyak kali dia pesan pada anak murid dia. Dia kata orang hak yang mengajak kena cara ni, kita hak payah menjadi mudah. Tapi kalau mengajak tak kena cara ni, kita mudah menjadi payah. Dia pergi hurai sampai orang hak mula nak faham lah kali je serabut balik. Kita tauhid kena beringat. Tauhid ni ada tempat boleh hurai, ada tempat tak boleh hurai. Bukan kata korang, kata kita sendirilah. Ni. Si soal apakah nama orang yang berpegang dengan Taurah itu? Jim jawab, orang yang berpegang dengan Taurah itu dinamakan dia Yahudi. Orang yang berpegang dengan kitab Taurah, mereka tu dinamakan Yahudi. Tapi ingat, hak kita beriman ni kitab Taurah yang asal, yang asli. Kitab Injil yang asal, yang asli, bukan perjanjian baru. Perjanjian baru pun tak ada berapa. Bible pun macam-macam. Bible pihak sana lagu ni, Bible pihak sini lagu ni, tak sama. Sin soal. Apakah nama orang yang berpegang dengan Injil itu? Kalau tadi Taurah, sekarang Injil pula. Jim jawab,
orang yang berpegang dengan Injil itu dinamakan dia Nasrani. Dinamakan dia Nasrani. Maka keduanya, kedua mana? Keduanya Nasrani dan Yahudi tadi dinamakan dia keduanya Ahlil Kitab. Ahlul Kitab. Satu dia. Ahlul Kitab ni, kita boleh makan sembelihan dia. Sembelihan dia kita boleh makan. Bismillah. No? Tapi kena yang betul-betul ahli kitab lah. Bukan ahli kitab yang hari ni. Dia mengaku dia ahli kitab, tapi dia adalah ahli Bible. Ahli kitab yang telah pun dirubah. Tak boleh tu. Pernah sekali masa tu kita pergi ke Perancis. Daripada London, naik kereta pergi bawah laut, pergi ke Perancis, adalah urusan sikit. Lepas tu masa dekat Eiffel Tower tu, kebetulan lalu kot tu, pasal lapar nak makan. Kawan kita pergi nak beli. Kawan kita pergi nak beli. Kita masa tu pakai kopiah lah. Mula-mula sampai tu mereka kata buka lah kopiah tu. Masa tu Islamofobia baru lepas kes tembak dekat Paris. Mereka takut juga. Islamofobia ni, orang jadi fobia dengan orang Islam. Kita mula-mula buka, pasal macam tak kena, pasal macam tak pakai baju. Duk biasa pakai kopiah ke lebay. Tiba-tiba tak pakai, rasa macam tak pakai baju. Tak apa pakai lah. Kalau kata nak sampai ajar ni, tak pakai mati supaya tu juga. Kalau kata tak ada ajar ni, pakailah kopiah, orang tembak orang lain, kita tak mati lah. Tu. Tak apa pakai. Pakai tu kawan kita masa beli tu memang nak belilah roti inti ayam. Kita pun tengok dia beli, kita pun sajalah pergi kat dia tanya hang beli apa? Beli roti ayam. Tak apa. Tapi bila tuan kedai tu tengok kita pakai kopiah, dia terus terkejut. Dia kata, "Are you Muslim?" Kita pun sure. Kan? Lepas tu dia kata dia tak mau jual. Aku tak boleh jual ayam ni, aku tak boleh jual roti ni kat hangpa. Sebab apa? Dalam tu ada ayam, ada ham, ayam yang kami ni bukan ahli kitab sembelih. Dia pula tahu, dia pula ngaji fiqh. Dia pula tahu, depa sana knowledge depa. Okey, bukan macam kita sini ni. Kita sendiri makanan kita sendiri kita tak jaga. Depa jaga makanan orang Islam. Akhirnya dia suruh kita beli kedai depan tu. Kita kata kita lapar, takkan tak boleh nak makan kat mana? Dia kata kedai depan tu dia ambil ayam yang disembelih oleh orang Islam. Ni. Tu kata tu berkat kopiah tu. Jadi tapi kalau kata ahli kitab, kita boleh makan. Yang penting ahli kitab yang betul-betul lah. Ada, tapi tak bukannya kelaziman lah. Habis. Si soal, apakah nama orang yang berpegang dengan Zabur dan segala suhuf itu? Suhuf ni, dia ni lebih kecil daripada kitab. Kitab ni dia melengkapi dah. Suhuf ni dia satu persatu. Kitab ni dia melengkapi dah. Melengkapi dah dengan ajaran tersebut. Adapun suhuf ni, dia ni tak mencapai tahap kitab. Banyaklah yang Allah Ta'ala buat turun ni. 40, 50 dan sebagainya. Tiap-tiap Nabi tu berbeza-beza. Ni banyak sikit, ni kurang sikit. Jim jawab, orang yang berpegang dengan Zabur dan segala suhuf itu, termasuklah Nabi Allah Ibrahim AS, tak diturunkan kepadanya kitab, tapi diturunkan suhuf. Mashaf, suhuf. Dinamakan dia Syibhatul Kitab. Syibih kitab. Syibhatul Kitab. Dia bukan ahli kitab, tapi Syibhatul Kitab. Syibih kitab. Sin soal, apakah nama orang yang berpegang dengan Quran itu? Apakah nama orang yang berpegang dengan Quran itu? Jin jawab, orang yang berpegang dengan Quran itu dinamakan dia orang yang berpegang dengan Quran mukminun wa muslimun. Mukminun muslimun. Tu berbaris bagi elok. Tu dia bagi elok, takut jadi mu'aman muslim. Kan dia mukminun muslimun. Kita lah dipanggil mukmin orang beriman, muslim orang Islam. Ni. Habis. Orang Yahudi pun mukmin juga. Mukmin yang bukan muslim. Mukmin Yahudi, mukmin Nasrani. Beriman kepada Allah Ta'ala. Ni ahli kitab tadi ni lah. Habis pelajaran yang ke-6. Yang keempat, yakni daripada 6 rukun iman. Percaya dengan segala rasul, maka wajib dipercaya, diterima
dan diiktiqadkan, dipegang dengan hati atas jalan ijmal. Ingat balik, atas jalan ringkas, atas jalan borong. Apa dia? Iaitu ada bagi Allah Ta'ala beberapa banyak rasul dan anbiya. Ada bagi Allah Ta'ala beberapa banyak rasul dan anbiya. Banyak mana rasul ni, anbiya ni? Kalau merujuk kepada karya ulama, dalam Matla'ul Badrain pun ada sebut, sekati Nabi ni, anbiya ni, bilangan sekati 2,04,000. Sekati 2,04,000. Sekati 124,000. Dalam kitab Matla', dalam kitab Usyah disebut sekati. Ada setengah guru sebut segeti. No? Kati-kati ni panggilan kepada puluh ribu hingga ratus ribu. Sekati 2,04,000. Sekati 2,04,000. 4,000 tu yang mana panggil 4,000 lah. 2 laksa ni 10,000. Sekati ni ratus ribu. No? Sekati-sekati ni, kati-kati ni panggilan kepada ratus ribu. Orang dulu tak kata 1,000, 200,000, dia tak kata. Ngaji petang-petang ni dia kena standby kopi duduk tepi. Beritahu pada pakcik-makcik, abang kakak kita duduk di rumah. Ngaji petang-petang. Sebab pagi tadi kita ada sesi dengan Tok Guru Jinan. Dia ngaji petang. Sabar insya-Allah. Tahniahlah. Ada tengok apa nama ni yang mengikuti ni ramai ni. Jadi kati-kati ni adalah panggilan kepada bilangan ratus ribu. Kalau dia kata sekati, ada setengah guru kata segeti. Tak apalah tu. Sekati mana 100,000. 4 kati mana 400,000. 5 kati 500,000. 7 kati 700,000. 9 kati 900,000. Nah, terus bayar juta. Dulu dia tak panggil ratus ribu, dia panggil kati. Sama juga laksa. Laksa ni panggilan kepada puluh ribu. Orang dulu tak kata 10,000, 20,000 tak. Dia kata 1 laksa, mana 10,000. 3 laksa, 30,000. Lah ni pun ada lagi, tapi tak semua orang guna dah. Kadang-kadang dia mai. Baru ni pun ada orang mai jumpa kita. Dia minta ustaz, anak saya baru meninggal ni. Jadi saya tak ada apa, tapi reta dia tinggal. Saya duk kena tasarruf reta dia. Tolong ustaz buat zikir kat anak saya ni. Zikir apa? Zikir 7 laksa dia kata. Orang faham lah. Orang ni tak faham dah. Lah ni kalau kata mati tu pakai tanam, macam tanam kucing. Acik boleh kalau boleh talqin, tahlil apa tak sedap buat. Biar-biar kat dia. Oh dia orang lah ni. Punya jahil kita ni. Orang dulu. Orang Nabi sendiri pun kepok pokok pacak. Nak abang kata mayat tu terkesan dengan perbuatan kita atas dunia ni. Nabi ajak kita masuk kubur bagi salam, doa, sedekah apa patut untuk mereka. Nak ceritanya mayat ni terkesan dengan apa yang kita buat. Orang lain ni tak cerdik lebih pada Nabi. Cerdik lebih pada ulama. Dia kata kita tak sadar buat apa. In qata'a amaluhu. Terputus segala amal. Dia buat apa lagi? Dia perlu buat tahlil apa? Dia perlu buat pidiah apa? Kan dia perlu buat apa? Tak sebab apa? Tanam. Biar pergi situ je. Dia kita hari ni cerdik lebih pada Nabi. Jadi, tapi ada, bukan semualah, sebahagian kecil lah haji tak cerdik tu. Jadi ada juga yang dia faham elok. Dia kata tolong buat zikir 7 laksa, dia kata. 70,000. Zikir 7 laksa 70,000 ni. Alah masuk bab bilangan ni. Kita sebut tentang bilangan-bilangan, sebut bila bab ilmu sikit. Beda-beda halang mengantuk, tak saat baca, tengok putih dia mengantuk, tengok sikit. Jadi bilangan-bilangan 7 laksa. 7 laksa ni mana 70,000. Zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikir makna apa ada? Zikir hadir hati. La ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tu dalam hatilah. Tak ada sembahyang yang sebenar kecuali Allah. Tapi hak mulut apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 70,000. Sebulan kat orang nak habis. Dia daripada upah 7,800. Upah 7,800 lah ni hampir 1,000 pun dah. Ikut dia nak upah duit dia. Hang zikir sudah lah. Tak sedap petikai lah banyak nak. Tapi kalau sikit, kadang-kadang orang tak gamak. Baik buat kat diri sendiri. Dia ambil upah orang, lepas tu bagi 200 ya. Baik aku buat kat aku pun malas. Tu nak zikirkan hang bagi 200 ya. Baik aku buat kat diri aku sendiri. Tapi bila nak buat kat orang ni, bila hang bagi duit ni banyak sikit, 7,800 berbala lah nak buat kat hang pun. Jadi 7,800 bukannya buat benda lain, bukan pergi
Piduk gencok apa? Beli kitab. Jadi manfaat juga untuk si mati. Beli baju pakai. Kita pakai orang tu dapat pahala. Sebab tu lah. Ni kena kira sangat. Nak kira sangat nak sedekah pada tuk-tuk paki ni. Nak sedekah pada ustaz-ustaz kira lah. Telefon tengah malam sobat mayah hajat. No? Ada masuk RM20 ustaz dalam akaun tadi. Tu mayah hajat. Tak pandang agak tengah malam. Bukan kata ustaz kelapang sangat duit. Ustaz pun ada duit. Ustaz tak ada duit, ustaz gaduh. InsyaAllah boleh hidup lah. No? Cuma nak ceritanya hargai tu. Penghargaan tu. Jadi baca 7 laksa. Sebulan juga nak habis. Sebulan juga nak habis. Sehari paling kuat 5,000 boleh zikir. Nak habis tu. Jadi 70,000. Sebab ada satu kisah. Baba Ridha Ode pun 2-3 kali kita dengar dia cerita benda yang sama juga. Dalam Kifayatul Muhtaq pun ada sebut kisah yang sama. Satu kisah ni zaman Syekh Zakaria Al-Kandahlawi ni kira Syekhul Hadis. Muhadithin mutakhir mutabab mutakhir ni dialah Syekhul Hadis, bukan caca lama. Bukan imam muda. Imam muda tak ada apa, tambah jenis lagu kita jahil tak ada apa. Ni Syekhul Hadis. Dia syarah kitab mazhab Maliki, orang mazhab Maliki pun terkejut dengan dia. Dia bukan mazhab Maliki tapi dia syarah mazhab Maliki. Orang mazhab Maliki pun hormat dengan dia, terkejut dengan dia. Ni. Jadi Syekh Zakaria Al-Kandahlawi boleh kata majlis surau kita seluruh dunia ada kitab dia lah. Fadail Amal tu. Antara kisah yang berlaku ni, seorang pemuda ni dia kasyaf. Kasyaf nak Ta'ala bagi kepada dia kasyaf. Jangan duk petikai lah tu kerja Allah Ta'ala. Orang duk petikai pula. Betul ke dia kasyaf? Betul tak betul tu atas dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau Allah Ta'ala nak bagi boleh tak? Secara asasnya kalau Allah Ta'ala nak bagi dia kasyaf boleh tak? Boleh. Wajaizum bifadlihi wa adlihi tarkulikul limumkini kafi'lihi. Tu. Dia nak bagi dia kasyaf. Dia nampak. Mak ayah dia kena seksa. Kan? Mak atau ayah. Dia setengah kata mak, setengah kata ayah. Tak kita dengar. Jadi ayah dia tu terseksa. Dia beritahu kat Syekh. Syekh pun tak cerita apa kat dia. Syekh ada simpanan. Bukan simpanan duit. Kita ni simpanan duit pun tak ada. Zikir pun tak ada. Syekh simpanan zikir. Dia pun niat. Aku ambil 7 laksa yang aku zikir ni. 70,000 zikir. Sedekah kepada ayah dia ni. Dia ada banyak simpanan dia. Kita simpan tak ada. Nak sedekah ke orang lagu mana. Nah, jadi dia niat 70,000 tu sedekah. Tak cerita pun kat pemuda tu. Tapi pemuda tu pusing. Dia kata, Syekh, aku nampak ayahku dah berpindah tempat. Hak tadi tempat syaqi. Tempat yang sa'ir, tempat yang celaka, tempat yang diseksa. Sekarang duduk tempat nikmat pula. Situ isyarat kata, bila kita zikir 70,000 ni, boleh menyelamatkan kita dari api neraka. Kalau lagu tu tak payah sembayang. Sembayang lah. Tapi, mungkin dengan asbab sembayang kita pun boleh tentu terima. Amalan kita ni ada yang radun, ada yang makbul. Kecuali selawat lah. Jadi maknanya, kita faham kat sini, apa nama ni, dengan zikir tadi ni, innal hasanati yuzhibnas sayiat, menghilangkan kejahatan. Menghilangkan keburukan kita buat. Boleh buat tu. Tu laksa. Nak panggil sekati 2 laksa 4,000. Setengah pendapat. Ada pun setengah pendapat lagi menyebut 200 2 kati. 2 kati 2 laksa 4,000. 224,000. Setengah pendapat sebut lagu tu. 224,000. Tu bilangan anbiya. Bilangan mursalin pula ada pendapat kata 313. Ada kata 314. Ada kata 315. Kalau kata anbiya tadi ni ada pendapat kata 124,000, ada juga pendapat kata 224,000. Manakala bilangan mursalin pula, bilangan rasul, ada pendapat kata 313, ada kata 314, ada kata 315. Kama yujadu fi ba'd an-nusakhi, macam kitab Mata'an Badrain, kitab Wishahul Afrah, tu sebut lagu tu. Atas jalan tafsil, atas jalan detail, atas jalan satu persatu, 25 orang Rasul sahaja. 25 orang Rasul sahaja. Hak ni hak kita nak kena ingat bergelok. Kalau tak ingat pun, tapi jangan kita menafikan. Iaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishaq, Ismail, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyas, Zulkifl, Dawud, Sulaiman, Ilyas,
Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Sayyiduna Muhammadun salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. 25. Tak apa kita duk sebut tu dalam syair kita tu. Tafsilu khamsati wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqi waqtanim hum Adamun Idrisu Nuhun Huduma Salih wa Ibrahimu kullu muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaqun kadha Yaqubu Yusufu wa Ayyubu ihtadha Syu'aibu Harun wa Musa wal Yasa Zulkifli Dawudu Sulaimanu taba' Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Da'ghayya Alaihimus salatu wassalamu Wa alihim madamatil ayyamu. Tu kita duduk nasyid tu dalam manzumah Manzumah Aqidatul Awam. Awalan ini dia nasyid lagu lain sikit lah. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Kita dah ingat lagu yang guru kita Allah yarham Tuan Guru Haji Saleh Ahmad yang membangunkan, menubuhkan, membuka perkampungan Islam kembang. Lagu dah ajak lagu kita baca mula-mula tadi tu. Ataupun yang Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai habis. Ajak anak-anak. Tuan-tuan ni selit sikit lah dalam bab dakwah. Nanti bila musim perayaan kan musim pakar ataupun anak-anak kecil datang rumah nak bagi duit raya ni buat 2 sampul. Kena ada diskriminasi sikit. Kena ada diskriminasi sikit untuk duit raya ni ataupun duit sedekah. Amai nak ambil duit raya kat Pak Long. Apa dia? Ingat tak nama 25 nama Rasul? Ingat baca. Hang dapat sampul warna merah. Dalam tu ada RM10. Contohnya. Baca-baca tak apa nak ingat. Dapat RM5 je lah. Kena buat lagu tu. Baik. Habis. Si soal apakah Rasul itu? Rasul apa dia? Nabi apa dia? Ada beza. Sekejap dia akan cerita Rasul tu apa, Nabi tu apa. Sin soal apakah Rasul itu? Jim jawab ialah manusia. No? Ialah manusia. Sini guru kita ada tambah sikit. No? Manusia laki-laki. Ialah manusia laki-laki. Kalau kata perempuan, perempuan dah jadi Nabi tak? Perempuan tak disebut Nabi, tak disebut Rasul. Perempuan disebut wali. Perempuan ni habis tinggi jadi wali. Bukan wali mujbir. No, tu wali nikah tu. No, ni wali sini perempuan tak boleh jadi wali mujbir tak boleh jadi, nak nikah orang ke mana? Dia tu jadi dia yang diwalikan. Ya, perempuan jadi wali apa? Wali ni lah, bukan wali hakim, bukan wali mujbir. Habis tu wali apa? Waliullah tu lah. Waliullah macam Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah. Contohnya. Jadi manusia ni lelaki ataupun laki-laki, guru kita tambah. Yang diwahyikan ataupun yang diwahyukan kepadanya, kepada manusia. Laki-laki tadi ni. Dengan syarak. Dia wahyu apa? Wahyu syarak. Wahyu tentang agama. No? Bila sebut kata syarak ni ada 2 lah, ingat lagi tak lagu mana? Syarak hakiki, syarak majazi. Syarak hakiki apa? Syarak hakiki yakni Allah. Syarak majazi yakni Rasul. No? Majazi ni mana pinjam. Pinjaman. Pinjam. Hakikatnya syarak ni Allah lah. Tapi bila kata Nabi sebut tu, nampak macam Nabi sebut, nampak macam Nabi suruh kita semayang, padahal Allah yang suruh. Nampak macam Nabi larang kita berzina, Nabi larang kita minum arak, tapi hakikatnya syarak hakiki, yakni Allah yang larang. Tu. Dan disuruhkan dengan menyampainya. Menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu. Jadi Rasul ni ialah manusia yang diwahyikan kepadanya, kepada manusia dengan syarak, dan disuruhkan dengan menyampaikan wahyu tadi ni kepada umat-umatnya. Habis. Soal. Apakah Nabi itu? Tadi Rasul, sekarang Nabi pula. Bismillah.
apakah Nabi itu? Jim jawab, ialah manusia yang diwahyukan kepadanya kepada manusia laki-laki tadi lah. Manusia juga manusia laki-laki. Manusia ni laki-laki. Yang diwahyukan kepada manusia laki-laki tadi ni dengan syarak. Ketetapan syarak. Hak ni boleh buat, hak ni tak boleh buat. Hak ni dikena buat, hak ni jangan buat. Dan ketiadaan disuruhkan dengan menyampainya wahyu kepada umat-umatnya. Nampak tak beza Nabi dengan Rasul? Rasul ni manusia laki-laki yang diwahyukan syarak, diwahyukan ketetapan syarak kepadanya dan disuruh sampaikan kepada umat. Adapun Nabi ni manusia laki-laki yang diwahyukan ketetapan syarak kepadanya tapi tak disuruh sampai. Tak disuruh sampaikan kepada umat-umatnya. Itu Nabi. Sini ni ada dhabit. Ada dhabit. Guru kita sebut apa? Dhabit tang mana ni? Tang ketiadaan disuruhkan menyampai tu. Dia kata apa? Ini jadi iktibar. Ini jadi iktibar. Yang dikatakan ketiadaan disuruhkan dengan menyampai tu, ada dhabit dia kata apa? Ini jadi iktibar. Iktibar apa? Ini jadi iktibar bahawa bukan semua kena mengajar. Bahawa bukan semua kena mengajar. Bahawa bukan semua kena mengajar, no? Bahawa bukan semua kena mengajar. Bahawa bukan semua kena mengajar, tetapi yang mampu mengajar sahaja. Tetapi yang mampu mengajar sahaja. Kan semua orang boleh mengajar. Tak, tetapi yang mampu mengajar sahaja. Kita mengaji, kita ingat tu mengaji pondok tu. Kadang-kadang masa zaman mengaji tu, ada kawan-kawan ni, dia ni dalam bab pelajaran Allah, dalam kepala dia lah. Matan, segala matan hafal. Mengaji ni kitab ni dhabit ni Allah comel sungguh banding dengan kita ni jauh jarak lah. Jauh 4 tiang dia tinggal kita. Dhabit elok, tulisan elok, khat elok, faham elok. Faham. Orang tak faham, kalau tak faham yang terlepas dhabit guru tadi ni, dia ambil kat dia. Tasat ni kalimah ni qauluhu ni lagu mana? Qauluhu ni lagu mana? Ni intaha siapa? Ni intaha siapa? Tanya kat dia. Dia boleh sebut semua. No? Tapi tak boleh ngajak. Tak boleh ngajak. Dia tak boleh ngajak. Sampai hari ni tak mengajak. Tak kerja dengan orang. Nak buat roti canai. Kan, dia angkat barang lah apa semua. So, mengajak tak mau. Bukan tak tolong-tolong. Ejah mengajak. Tak mau. Nampak macam mana? Di sini nak abang kata, iktibar pada keadaan Rasul, keadaan Nabi tadi. Dia faham. Tapi dia tak sampaikan ke orang. Tu. Habis tu. Habis. Terus. Sin soal. Apakah hukumnya jika dinafikan risalah seorang daripada 25 orang itu? Dia dalam penonton kita ni, dia ada tim-tim dia ni. Antara tim-tim kita ada ramailah makcik-makcik, ibu-ibu kan, abang long, kak long kan, apa nama ni, kak cak, pak cak, apa semua ada dalam ni. Tapi salah satu tu semangat sungguh ni Haji Sulaini kita ni. Tak bak kita mengantuk, jangan tidur Haji Sulaini, tengok orang elok tu. Muka surat sebelah. Sampai mudah sama masuk muka surat sebelah bawah tu. Sin soal, apakah hukumnya jika dinafikan risalah seorang daripada 25 orang itu? Apa hukum jika dinafikan risalah, dinafikan sesuatu yang disampaikan seorang daripada 25 orang itu? Dia kata aku percaya. Dia kata aku percaya. Aku percaya dengan semua Nabi ni. Tapi Nabi Musa je aku rasa macam tak apa nak percaya sikit. Habis. Apa jawapannya? Jawabnya, Jim jawab, tiada khilaf pada kufurnya. Tiada khilaf pada kufurnya. Ini dia. Haji Sulaini semangat nak cari tanpa kelengkapan studio tak cukup ni. Tak apa-apa. Tiba senarai bagi insya-Allah.
Baik. Jadi apakah hukumnya jika dinafikan risalah seorang daripada 25 orang itu? Jin jawab, tiada khilaf pada kufurnya. Tak ada khilaf. Jadi sekarang ni dia orang duk mengaji mereka lu ni. Batch MRSN yang pertama. Mengaji mereka lah ni balik mai duk ni. Tiada khilaf pada kufurnya. Jadi maknanya tak ada perbezaan pendapat. Semua ittifaq, semua ijma' orang tu kufur kalau dia tolak salah seorang pada Nabi. Aku terima tapi Nabi Adam ni aku tak puas hati dengan. Na'udzubillah. Ada? Kadang-kadang kita ada mengajak ni pun terlepas cakap juga. Nabi Adam silap tuan-tuan. Patut dia jangan makan buah kuli tu. Apa pula silap? Takdir Allah Ta'ala dah. Allah Ta'ala nak buat bagi dia makan. Sebab apa? Nak jadikan dunia ni medan kita. Tengok setara mana kita nak membuktikan kehambaan kita kepada Allah. Bukan salah Nabi Allah Adam. Lepas dia hujah lagi. Dia kata, habis tu pasal apa? Masa kita minta syafaat dekat akhirat tu, Nabi Adam kata nafsi-nafsi. Nabi Adam sendiri mengakui dia tu ada silap. Tu dia dengan Allah Ta'ala. Kita ni umat, kita tak boleh kata kat Nabi Adam. No? Kita kena i'tiqad yang Nabi ni maksum. No? Bukan supaya kita. Terang Nabi pun dia kata, apalah sangat ulama. Terang Imam Syafi'i pun dia panggil PE. No, dia panggil PE. Dia kata Imam Syafi'i tak jumpa hadis pasal kunut. Pasal tu Imam Syafi'i suruh baca kunut. Dia tak tahu kata tu hadis yang tak sahih. Sedap dia. Imam Syafi'i tidak ada PhD. Dengan Imam Syafi'i lagu dia aku nak kena ada PhD. Nah, kita tak rendah PhD tu. Kawan-kawan kita beramai ada PhD. Guru kita pun PhD ramai. Tapi ada orang salah guna PhD tu. Dia tak jadi doktor falsafah. Jadi panggil hasad dengki. Dengki lah bukan dengki ke orang. Dengki ke ulama'. Dengki ke imam-imam mazhab. Na'udzubillah min zalik. Soal apakah hukumnya jika seorang berkata. Ini cerita bab hukum ni. Hukum kufur dengan tak kufur ni. Apakah hukumnya jika seorang berkata. Dia kata apa? Tiada aku ketahui akan dia. Akan Rasul tu. Aku tak tahu. No? Atau tiada aku ketahui bahawa ia. Sebut nama lah. Contohnya Ibrahim. Aku tak tahu bahawa ia Ibrahim tu Rasul. Nah, orang kata, "Hey, Ibrahim tu siapa?" Aku tak tahulah dia Rasul ke tak. "Hey, Ismail tu siapa?" Tak tahulah ni wali ke Rasul. Kalau kata Luqmanul Hakim tak apa, tu khilaf. Ada setengah ulama kata dia Rasul, ada setengah kata dia Hakim. Dia adalah wali. Tapi kalau kata yang ijma' kata kalau kata Rasul, contoh macam Isa, Daud, Sulaiman semua tu Rasul. Tu Rasul. Sulaiman tu siapa? Tak tahulah Sulaiman tu Rasul ke tak tahu. Dia kata tak tahu. Maka jawabnya apa? Jin jawab bersalah-salahan ulama. Kata kebanyakan ulama jadi ia kafir. Na'udzubillah min zalik. Orang yang tak tahu kata Nabi Sulaiman tu Rasul, Nabi Ibrahim tu Rasul, Nabi Isa tu Rasul, dan juga sekali-sekali Nabi yang lain tu Rasul, maka setengah ulama kebanyakan kata kafir. Dan kata setengah ulama qil lah ni. Dia ada dua qal dengan qil. Kalau qal tu kuat sikit. Kalau qil ni tak kuat. No, qal dengan qil. Qal tu kuat. Nisbah kata banyak ulama. Kalau kata qil ni pendapat yang terpencil. Itu beza bila kita baca kitab ni. Qil mana pendapat yang tak kuat, yang terpencil. Nak kuat lagi qultu. Qultu kuat lagi pasal aku kata. Dan kata setengah ulama tiada jadi ia kafir. Pendapat yang terpencil kata dia ni tak kafir, bukan terpencil pendapat yang tak kuat berbanding yang kuat tadi ni. Habis. 5. Nak biar ni sikit lagi. Sikit lagi. Yang kelima, percayakan hari kiamat. Iaitu hari kiamat tu. Hari yang dibangkitkan kita daripada kuburnya. Sebab tu dipanggil qiyamatun. Qama yaqumu qiyaman. Qiyaman, qiyamatun. Bangun. Qama yaqumu qiyaman. Aqama yuqimu iqamatan, iqamah, bangun sembahyang ni. No? Itu hukumnya yang menjadi amalan dalam amalan kita ni habis qomat baru kita bangunlah. Habis qomat baru kita bangun. Hak tu hak yang ni. Hak disebut juga dalam hadis, habis qomat baru bangun. Hak ni kiamat ni hari kita bangun. Dibangunkan kita daripada kuburnya. Dan berhimpun di padang mahsyar. Mahsyar ni maknanya tempat berhimpun. Hasyara, yahsyuru.
Hasyran wa mahsyaran fahuwa hasyirun wa dhaka mahsyurun. Ihsyar la tahsyar, mahsyarun mahsyarun mihsyarun. Isi makan. Mahsyar, tempat berhimpun. Sin soal. Adakah bersamaan hari akhirat dengan hari dunia ini? Jim jawab. Ini mudah-mudah kita laju sikit. Tiada sekali-kali. Mana tak sama sekali-kali. Kenapa? Kerana setahun akhirat itu 4,000 bulan. Setahun akhirat itu 4,000 bulan. Ada hadis lah. Ada hadis ni boleh kita rujuk nanti. Hadis yang berbunyi yadkhulu fuqara'u mu'minina al-jannata. Masuklah oleh akan masuk orang-orang yang fakir daripada orang yang mukmin akan jannah, akan syurga. Qabla al-aghniyai, sebelum orang kafir masuk. Binisfi yaumin, dengan setengah hari. Setengah hari. Nisfi yaumin, setengah hari. Masuk awal sikit. Dia masuk awal setengah hari. Orang miskin, orang fuqara ni dia masuk syurga awal daripada orang kaya setengah hari. Setengah hari tu lama mana? 500 amin. 500 tahun tu dia. Setengah hari tu 500 tahun. Riwayat Ibnu Majah. Hadis 4122. Tak apa tu, tengok situ. Nak cerita nisbah kiraan akhirat ni. Jadi tiada sekali-kali tak sama hari akhirat dengan hari dunia. Kerana setahun akhirat itu 4,000 bulan. Dan sebulan itu 4,000 hari. Setahun sama dengan 4,000 bulan. Dan sebulan pula 4,000 hari. Dan satu hari 70,000 sa'ah. 70,000 jam. Dan satu sa'ah, satu jam ni qadar setahun daripada tahun dunia ini. Sejam macam setahun. Allah. Patutlah pun setengah hari dah 500 tahun. Sejam macam setahun. Orang miskin, dia kata yadkhul fuqara'ul mu'minina al-jannata qabla al-aghniyai binisfi yaumin 500 amin. Orang fakir miskin masuk syurga awal daripada orang kaya ni setengah hari. Nisbah dengan dunia ni 500 tahun. Pasal apa? Sejam dia pun sama dengan setahun dunia. Habis. Yang keenam, percayakan qadar. Percayakan qadar. Baiknya. Percayakan qadar baiknya dan jahatnya daripada Allah Ta'ala. Qadar ni apa? Ketentuan. Percayakan qadar. Ketentuan baiknya dan jahatnya, ketentuan jahatnya. Atau pada qadar baiknya tu lah. Daripada Allah Ta'ala. Artinya sekalian perkara. Sama ada elok seperti taat. Tu ada angka 1. Ada footnote. Tok Syekh kita pun dia bantu kita, dia buat footnote, dia buat dobit kat kita. Apa dia? Yang dikatakan elok, yang dikatakan perkara yang elok, qadar yang elok, takdir yang elok tu apa dia? Maka elok itu terbahagi 2 bagi. Pertama, elok pada dunia, iaitu benda-benda yang disukai oleh nafsu, seperti dapat nikmat-nikmat, kaya, keluarga, rumah, kenderaan, semua elok-elok belaka lah. Keluarga pun ramai, anak-anak jaya belaka. Tu nikmat yang disukai nafsu. Ini pun dipanggil qadar yang elok, takdir yang elok. Tapi kita nak hak kedua ni. Hak keduanya itu elok pada akhirat, seperti mana taat. Kita boleh semayang, kita boleh mengaji. Petang ni orang pakat tidur, pakat tengok Facebook, pakat tengok cerita-cerita yang lain. Kan, tengok Facebook tu tak apa, tapi Facebook dalam bentuk cerita yang lain. Tapi kita duk tengok kuliah. Tak kira lah kuliah hak kita ni kan, ataupun kuliah mana-mana ustaz tutup guru yang lain pun. Yang penting dia duk sibuk dengan kuliah. Tu dipanggil taat yang baik di sudut akhirat. Habis. Atau keji. Keji pun ada juga angka 2 kat bawah tadi ni. Apa dia? Dan keji pun terbahagi 2 bahagi juga. Pertama, keji pada dunia, iaitu benda-benda yang dibenci oleh nafsu. Seperti sakit, nafsu kita tak suka sakit. Tapi hakikatnya baik sakit ni, Tuhan ampunkan dosa. Tapi nafsu kita tak suka. Kedua,
keji pada akhirat seperti maksiat wal a'yadza billahi min dzalik. Jangan Tuhan takdirkan kita ni ahli asi, suka buat maksiat, nauzubillah. No, seperti maksiat. Jadi perkara ataupun takdir ni sama ada elok seperti taat atau keji seperti maksiat. Hasil ia mana? Ia qadar tadi ni. Ia ketentuan tadi ni dengan perbuatan Allah Ta'ala. Semua yang berlaku tu dengan perbuatan Allah Ta'ala. Dengan iradah, dengan ilmu, dengan kudrah Allah Ta'ala. Dengan ilmu, iradah dan kudrah Allah Ta'ala. Atas muwafakat. Apa maksud muwafakat? Bertentang. Bertentang tu tulis selari. No? Atas muwafakat. Apa maksud muwafakat? Bertentang. Apa maksud bertentang? Selari. No? Selari. Dia selari. Dia muwafakat. Dia tentang. Dia selari. Dengan apa? Dengan kehendaknya ataupun iradahnya tu. Kehendaknya yakni iradah Allah Ta'ala. Bila lagi? Baru ke? Tak. Pada sedia kalanya lagi. Apa maksud sedia kala? Tak ada mula. Dengan kita tanya, bila Allah Ta'ala mula nak jadikan aku kaya ni? Tak, mas dia kala lagi. Dia tahu dah nak buat apa. Hang kaya ke miskin? Hang sakit bila? Hang mati bila? Hang ni, mati ni, sebab tadi Allah Ta'ala dia teringin nak bagi hang mati. Lepas itu hang baru mati. Tak, sedia kala lagi. Tak ada mula lagi. Memang ada dah dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Hang ni nak mati bila? Hang ni nak lahir bila? Nak jadi sakit bila? Nak jadi kaya bila? Nak jadi jaya pelajaran bila? Nak mati bila? Tu semua ada dalam pengetahuan Allah. Bukan baru main. Bukan seumpama kita. Kita ni kena mengaji dulu. Mengaji. Baru kita reti. Nak kena baca dulu. Baca baru reti. Baca apa ni? Chicken chop, sejenis ayam yang digoreng, balut dengan tepung, pom-pom-pom. Baru kita tahu, tu chicken chop. Bila kita tahu, makna kita ada ilmu, barulah kita ada iradah. Teringin nak makan lah. Bila ada keinginan, barulah kita menggunakan kudrah kita untuk berjalan di kedai makan chicken chop. Tu kita mendatang. Ada pun Allah Ta'ala, dia bukan aridi, bukan mendatang. Tapi sediakalah, dia qadim. Habis. Tetapi wajib atas kita. Ingat, bila baca wajib atas ni wajib apa? Wajib syarak. No? Wajib atas kita, yakni wajib syarak, beradab serta Allah Ta'ala. Yakni beradab dengan Allah Ta'ala. Beradab serta Allah Ta'ala, yakni beradab dengan Allah Ta'ala. Lagu mana? Dengan bahawa tiada kita bangsa segala kejahatan. Dengan bahawa tiada kita jeniskan ataupun kategorikan. Kita bangsakan segala kejahatan dan kekejian itu kepada Allah. Kita kena beradab lah. Hang ni persepa lah jadi penyangak. Macam mana takdir Allah Ta'ala? Tak boleh. Padahal betul tak? Betul dah cakap tu. Tapi kita tak boleh cakap sebab apa? Beradab dengan Allah Ta'ala. Beradab. Awak lah hang ni. Kan? Awak lah hang ni jadi lagi-lagi benda yang kejahatan dan kekejian lah. Benda-benda nikmat tak apa pula. Pasal apa? Itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Nah, macam kita lah. Orang yang kita sayang buat salah. Kan? Kena hak baru kahwin kan. Bini kentut pun dia kata wangi. Pandai pula dia reka. Nah, dia kata tak apa, busuk pun tak apa. Bahasa kentut dah. Tapi tak ada masalah. Kita jarang-jarang sekali duk bau ni wangi. Orang pandai pula dia reka. Sama dengan Allah Ta'ala pun. Allah Ta'ala ni hang ni pasal apa lah jadi pencuri. Takdir Allah Ta'ala. Tak ada. Kena reka bagi jadi baik. Mereka bagi nampak baik. Cakap bagi nampak baik. Apa dia? Jahatnya aku. Hakikatnya Allah Ta'ala lah. Tapi kita yang jahat. Jadi jangan dibangsakan bahawa tiada kita bangsa segala kejahatan dan kekejian. Itu kepada Allah Ta'ala. Kebaikan tak apa. Hang ni pandai no. Allah Ta'ala yang bagi pandai. Jangan dia kata pula, hang ni pandai no sebab aku mengaji. Dah Allah Ta'ala yang bagi pandai. Melainkan pada maqam mengajar. Yakni pada tempat mengajar. Untuk nak mengajar boleh. Sini dobik guru kita ada sebut. Tempat mengajar. Dia kata apa? Qauluhu tempat mengajar. Untuk nak mengajar boleh cakap begitu. Untuk nak mengajar boleh cakap begitu. Contoh macam mengajar macam mana kita mengajar? Tu nampak apa yang berlaku tu.
Orang tu jahat. Allah Ta'ala dah takdir dia jahat. Nak buat macam mana? Tu. Nak mengajar tak apa. Tapi kalau cakap tak boleh. Qauluhu tempat mengajar. Untuk nak mengajar, boleh cakap begitu. Habis. Wallahualam. Akhir sekali. Kita nak habis dah ni. Sikit lagi. Sin soal. Apa erti ihsan itu? Apa erti ihsan itu? Kan kita akan ada 3. Islam, iman, ihsan. Islam kita dah bincang, iman kita dah bincang, baru habis tasak ni bab qada qadar. Sekarang ni kita masuk ihsan. Ihsan pendek ya. Apa dia? Apa erti ihsan itu? Jin jawab, ihsan itu berbuat baik, iaitu berbuat ibadat seorang akan Allah Ta'ala. Berbuat ibadat oleh seorang akan Allah Ta'ala dengan suci hatinya daripada yang lain. Suci hati, ikhlas. Ikhlas hatinya daripada yang lain. Tak ada gharak yang lain. Tak ada tujuan yang lain. Bukan kerana nak dipuji, kerana nak dipandang, kerana nak syuhrah disebut-sebut. Tak. Tapi semua yang dia buat tu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu masuk ihsan. Itu kita akan bincang dalam bab ilmu tasawuf nanti. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala alam. Summa qala pelajaran yang ke-7. Ni ada soalan. Ada soalan. Yang pertama, contoh zikir untuk kita. Hak ni kot zikir 7 asar tadi kot. Salih noh. Zikir ni. Zikir ni ingat Allah Ta'ala ni macam-macam lah. Ada zikir yang jenis tasbih, subhanallah. Ada subhanallah yang kalimatan, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ada yang subhanallah yang tak dihitung. Yang kata sahabat Nabi 4,000 biji kurma dia duk hitung satu-satu tu, Nabi ajak dia baca subhanallah adada khalqih. Ni. Tapi zikir-zikir yang kena dengan perbincangan kita tadi ni, ini masukkan zikir tu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mulut tu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mula di hati, hentak pun di hati. Ini dalam bab ilmu kesufian pula lah. Lagu mana kaedah zikir-zikir ulama buat semua cantik dah. Comel belakang dah. Pada saat mulut kita kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati kita ni pula dah hadir hati. Mana khusyuk. Duk kata apa? La ma'budu bihaqqin illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tu. Tak ada sembahyang yang sebenar kecuali Allah. Tak ada sembahyang yang sebenar kecuali Allah. La ilaha illallah. Tu zikir. Bila kita zikir lagi tu, kita faham makna elok, barulah kita semangat berzikir. Baru 70,000 tu rasa senang. Yang kedua, boleh Ustaz huraikan sikit hikmah susunan rukun iman ikut tertib yang ada. Contoh kenapa beriman dengan kitab dulu, kemudian beriman dengan Rasul. Wallahu a'lam secara detail. Saya kurang kurang ingat lah. Nak jawab ni dia kena ingat elok-elok. Cuma pernah seingat-ingat lah. Nak jawab juga tu noh. Nak jawab juga. Kata Ustaz, tu kata Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal ataupun Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Dia orang tanya ada 50 soalan, dia jawab 5 lah. Seingat kita. Ataupun jumlah yang besar, dia jawab sikit lah. Kita ni orang tanya 5 soalan, 10 soalan dia jawab. Tak kira dia minta lagi, tak ada soalan kan nak tanya ni. Tapi tak apalah. Saat ni seingat kita, guru sebut kata apa? Sebab kitab tu di pihak atas, Rasul tu di pihak bawah. Kitab tu di pihak atas, Rasul tu di pihak bawah. Supaya kita nak hantar barang pergi kat orang, barang tu ada di kita dulu, baru pergi kat orang. Maknanya kira di barang dulu, barulah kira di orang. Sebab tu tertibnya percaya kepada kitab, beriman dengan kitab, kemudian beriman dengan Rasul. Tu tak apalah tu. Yang ketiga. Ada soalan? Baik. Dia ni ada soalan. Assalamualaikum, saya Hamizan dari Pahang. Saya ada soalan, apakah maksud maksum? Apakah maksud maksum sama erti para nabi tak buat silap? Ni dah. Maksum ni makna nabi terpelihara. Nabi terpelihara daripada melakukan dosa dan noda. Dosa dan noda. Nabi ni, dia ni bersifat dengan sifat manusia. Ini dikatakan wajaizum fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Nabi juga berperangai macam kita, tapi bukan dengan perangai manusia yang hina, yang keji, hatta sakit yang hina, kan? Perbuatan yang hina, keji. Jadi Nabi SAW ni
Nabi SAW hilang. Nabi SAW, hatta juga Nabi-Nabi yang lain, mereka ni maksum, terpelihara. Maknanya Nabi ni, dia ni tak buat dosa, tak buat nodah. Hatta kesilapan pada zahir kita nampak macam silap, tapi sebenarnya tak silap. Contohnya Nabi tersilap semayang. Nabi tersilap semayang, 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ada sahabat Nabi Sayyidina Zilyadain tegur Nabi, Nabi tambah lagi 2 rakaat tanpa mengulang lagi yang 2 rakaat yang dah buat tu. Walaupun hakikat kita nampak macam silap, tapi tak boleh nama kata silap. Sebab apa? Itulah yang betul. Nabi nak ajak syariat. Syariat apa dia? Kalau kita sendiri yang tersilap, kalau berlaku kat kita, kita panggil silap lah. Kita lupa. Kita semayang 2. Dah kita teringat balik, tak cakap lebih pada 5 patah perkataan, kita pergi semayang balik, sambung lagi 2. Jadi mana kesilapan yang berlaku pada Nabi itu tak dinamakan kata silap. Tak dinamakan kata silap. Sebab apa? Nabi nak mengajarkan syariat. Itu contohnya. Nabi ditegur oleh sahabat. Ditegur oleh sahabat juga tak dinamakan silap. Sebab apa? Sebab nak cerita Nabi ni nak ajak kepada kita, kita kena menerima teguran. Nah, kita kena menerima teguran. Itu contohnya. Wallahu a'lam. Atas ini pandang. Lepas tu lagi. Dah. Ni soalan lagi. Bukan. Sana. Nak biar lah, insyaAllah. Ada lagi soalan, Ustaz, adakah daripada Huni Zai, adakah malaikat Israel akan meniup sangkakala sehingga 3 kali? 3 kali noh. Duk ingat-ingat lagu tu juga noh. Ada yang kata 3, tapi yang 3 tu yang tiupan kecil ke macam mana tu, wallahu a'lam tu. Kita kena rujuk balik, tak apa nak ingat. Tengok dalam syarah kepada Aqidah Tahawiyah ada bahas waktu tu, insya-Allah. Ustaz, ni daripada Hanzalah Hasan, niat lintasan hati ketika angkat takbiratul ihram tu macam mana? Ni soalan pekoh ni noh. Jadi rabu nangkah ni. Tak apalah, tanyalah, tak ada masalah. Nah, tak boleh jawab kita jawab, tak jawab kita tangguhlah. Jadi dia kata apa? Angkat takbiratul ihram tu lintasan hati. Lintasan hati mana? Niat. Niat ni bukannya kita duk atur hati. Lintas hati. Ku nak semayang. Tapi ingat, bukannya kita boleh duk niat ku nak semayang saja. Pasal tu di Islam ni dia agama yang lengkap. No, agama yang universal dan lengkap. Mana dia kena ada qasad, kena ada ta'arud, kena ada ta'yin. Bukan aku nak semayang, Allahu Akbar, tak jadi. Usolli, aku nak semayang tu ada dah, qasad tu ada dah, aku nak semayang. Ta'arud kena ada juga. Ta'arud, no, semayang apa? Ta'yin kena ada, ta'arud, ta'yin kena ada. Semayang apa? Semayang zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Nah, contohnya. Contohnya begitulah. Kena niat. Jadi kena ada ketiga-tiga. Nak lintas lagu mana kan, laju ke perlahan kan, ikut suka lah. Tapi yang penting kena ada tiga-tiga tu. Qasad, ta'arud, ta'yin tu. Habis. Wallahu a'lam. Tak ada mana? Ni. Di sini ada beberapa makluman. Jadi kuliah kita untuk minggu ni berakhir hari ni. Untuk hari seterusnya tu, insya-Allah kita akan maklumkan. Yang pertama sekali makluman kitab tauhid, sebab kita nak break sat. Kita nak bagi mengajar kita ni, hari ni kita break sat. Tak tahu beberapa hari, mungkin beberapa hari lah kot. Minggu depan, minggu depan lah. Kita break sat seminggu. Dia orang hak tak dan tu boleh tengok balik lah rakaman. Yang baru sampai kitab ke, boleh tengok balik rakaman, boleh ambil tobik yang penting-penting tu. No? Tak faham boleh tanya. Tanya pula, kalau tanya kat komen, tak ada nak tengok dah. Admin tak ada nak tengok dah. Kena PM terus. Kena PM terus. Kalau tanya kat komen ni, ratus orang tak ada nak tengok. Jadi tanya PM terus. Jadi kitab tauhid ni, cara pengenalan ni, boleh order. Ada makluman yang akan disebut dalam ruangan komen tu, nombor telefon siapa sebagainya dekat kru Ustaz Zikri, dia pun akan edarkan. Kitab ni tak ada jual kat kedai, tak silap kita, tak jumpa lagi. Hak cetakan hak kita pun ada, hak asal tu pun hak ni kita cetak tambah. Nak hak original tak boleh nak ambil duduk di petani tu. Terpaksa kena cetak tambah. Di petani pun itu kita ambil 2 bungkus habis dah. Tak ada dah. Habis. Kemudian pengajian kita ni siri keempat akan sambung minggu depan hari Jumaat. Kata dengan kita punya pengarah program, sambung minggu depan hari Jumaat insya-Allah. Waktunya pukul 10 wak. Tu pukul 10 insya-Allah. Nanti akan dihebahkan lagi lah.
Yang kelima, yang terlepas mengajar boleh rujuk YouTube malam ni. Ni YouTube. Kita ada di Padang Pasir ni. Daripada bahagian teknikal kita Ustaz Ali Syukri. Dia ada di Padang Pasir. Kemudian yang keenam, maklumat keenam, kitab tasawuf penawar bagi hati minggu depan ada. Cuma satu sesi saja. Hari apa? Hari Sabtu. Pukul 10 hari Sabtu. Maaf. Kitab penawar bagi hati diawalkan minggu depan hari Sabtu pukul 9. Insya-Allah boleh catatlah dalam kalender kita tu. Moga-moga kita ni bersungguh, termasuk di kalangan orang yang bersungguh menuntut ilmu. Ikut sekat tu dulu Biar. Kat mana? Kat Facebook. Grup WhatsApp. Siapa yang belum menyertai grup WhatsApp tu untuk lebih terfokus, boleh masuklah grup WhatsApp tu. Tapi grup tu tak boleh komen pun grup tu jangan risaulah sebab hanya admin saja yang akan boleh maklumkan. Jadi jangan risaulah, tak ada iklan jual belacan ke apa nama ni, cok kodok pun tak ada, insya-Allah. Jadi masuk tu insya-Allah data tak makan. Hanya admin kan beritahu. Grup tu dia macam silent group lah. Masuk tu untuk tahu maklumat. Sebab apa, kadang-kadang kita nak tengok Facebook kita tak ada, kita lupa sebagai, tapi bila ada grup ni admin akan remind apa-apa maklumat sebagai, dan insya-Allah kalau nak berinteraksi pun boleh direct terus pada nombor admin nak tanya soalan apa sebagainya. Dia boleh masuk grup. Link tu ambil dekat Facebook Zikri Ghazali. Masya-Allah, Ustaz Zikri Ghazali. Dekat page video-video ni pun ada maklumat tentang link tersebut. Cukup sekadar itu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فردده إلينا عند حاجة إليه. وصلى الله وسلم على الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. بسم الله. Cintaku sebelum saksi, jadikan iman meninggi. Yakinku sebelum mimpi, adanya di kau Nabi. Cinta sesudah menyaksi, jadikan rindu meninggi. Dahagakan kasih Nabi, bekalku selepas mati. Allahumma salli ala alladhi laulahu ma kana al-anam. Ya akramar rusulil kirami, أرجو الزيارة كل عام. Hanya Allah yang menyaksi nama
di hati, alhamdulillah ku memuji di kurnia namamu Nabi. Namamu terus menyinar, Hatiku menggeletar saat namamu didengar. air mata terus memancar. Allahumma salli ala nabi. لولاه ما كان الأنام يا أكرم الرسل الكرام أرجو الزيارة كل عام. رسول الله يا حبيب الله اللهم صل على الذي لولاه ما كان الأمان يا أكرم الرسل الكرام أرجو الزيارة